Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah hari ini kita akan masuk pendidikan Islam kita, bahagian akhlak yang pertama bagi tingkatan 5. Bertajuknya tawaduk menghasilkan kesucian jiwa. Okay, masuk tawaduk. Sikap kerendahan hati kepada Allah dan sesama manusia. Tawaduk, rendah hati. Terutamanya kepada Allah. Dalam masa yang sama juga kepada sesama manusia. Payah juga nak faham maksud tawaduk. Tapi yang paling penting, kerendahan hati. Okay, dalil sifat tawaduk. Daripada Abu Hurairah. وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ. Okay. Dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Cerita bunyi merendah hati, merendah diri je. Tapi hasil daripada merendahkan dirinya, maka Allah sendiri akan mengangkat darjatnya. Jadi orang-orang yang sombong-sombong ni, orang yang duk mengangkat diri ni, Allah menurunkan darjat dia. Okay? Bukannya boleh bangga sangat. Di sisi manusia mungkin dia boleh bangga, tapi di sisi Allah, Allah mungkin memandangnya dengan pandangan yang rendah. Okey, contoh tawaduk Rasulullah. Okey, yang pertama, tawaduk dalam pergaulan. Saya baca sikit. Rasulullah menunjukkan sifat tawaduk ketika bergaul, terutama dengan kanak-kanak, walaupun mempunyai kedudukan yang mulia. Baginda tidak sombong dengan kedudukannya. Sebaliknya, baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Baginda sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan kasih terhadap mereka. Anas bin Malik meriwayatkan bahawa Rasulullah selama menyantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Ini antara contoh tawaduk Nabi SAW. Okay. Dalam bab bergaul dengan kanak-kanak, nak menunjukkan bahawa kerendahan diri Rasulullah tu sendiri. Sebab itulah dia ni mulia di sisi Allah Ta'ala. Okay, sampai kanak-kanak pun dia dimuliakan oleh Nabi SAW. Okay, kemudian contoh seterusnya, contoh tawaduk Nabi. Tawaduk ketika makan dan minum. Rasulullah menunjukkan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Jika baginda menyukai makanan tersebut, baginda akan memakannya. Apabila baginda tidak menyukainya, baginda meninggalkannya. Baginda tidak menzahirkan perasaannya, sebaliknya hanya berdiam. Ni dalam bab makan minum pula. Okay, Nabi SAW, kalau dia suka, dia akan makan. Kalau dia tak suka, dia tak makan. Okay, tapi dia tak adalah bising-bising, duk komplain, duduk menghina ataupun mengatakan sesuatu yang tak baik pasal makanan tersebut. Tapi baginda hanya diam aja kalau dia tak suka dengan sesuatu makanan ataupun minuman. Okay, seterusnya, hikmah tawaduk. Yang pertama, membentuk ihsan bertakwa kerana beramal dengan sifat mahmudah. Okay, daripada tawaduk merendah diri ni, akhirnya kita jadi insan yang bertakwa, yang takut kepada Allah. Sebab apa? Sebab beramal dengan sifat mahmudah. Mahmudah ni sifat yang terpuji. Tawaduk ni lawan dia adalah sombong, bangga diri, membesarkan diri. Tu dia. Yang kedua, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah kerana bersyukur. Orang-orang yang bersyukur ni Allah akan suka kat dia. Dan bila Allah dah suka, dia akan mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Tapi nak bersyukur tu suatu benda yang susah, sebab kita ni jenis banyak komplain, banyak masalah. Okay. Kita sama-sama lah insya-Allah cuba jadi manusia yang bersyukur. Kemudian yang ketiga, membudayakan sikap merendah diri. Jadi iyalah kan, kita cuba belajar untuk jadi manusia yang suka merendah diri daripada jadi manusia yang sombong, manusia yang berbangga-bangga dengan diri sendiri. Ini antara 3 hikmah daripada sifat tawaduk. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.